Selamat datang tuan-tuan dan puan. Selamat datang ke saluran Wako. Wako Channel. Tuan-tuan dan puan, apa pendapat anda? Gabungan parti manakah yang akan memenangi pilihan raya umum yang ke-15 nanti? Sebelum saya teruskan berita yang gempar ini, sila subscribe ke Wako Channel dan sila buka loceng di sebelah dia supaya anda akan menerima notifikasi daripada YouTube apabila saya upload video baru saya pada masa akan datang. Jadi tuan-tuan dan puan, sila subscribe sekarang, jangan tunggu lagi, dan kita akan tengok berita yang gempar ni sekarang juga. Perikatan Nasional sukar menang pilihan raya umum ke-15. Pakatan Harapan dan Barisan Nasional dijangka lebih banyak kerusi. Artikel ini disyaratkan oleh Syabrin Hussein. Jom kita tengok. Wow. Persoalan yang mula menjadi bualan sekarang ialah mampukah Muhyiddin Yassin dan PN menang pilihan raya umum ke-15 akan datang? Lebih-lebih lagi setelah masuknya gerakan ke dalam gabungan itu. Meskipun ada beberapa penganalisis mengatakan PN berpeluang cerah, malah disebut mampu meraih kemenangan 2/3 dalam pilihan raya umum yang ke-15 nanti, secara kasarnya semua itu terlalu sukar, bahkan hampir mustahil dapat dicapai. Perikatan Nasional yang dianggotai Bersatu, PAS, STAR, SAPP dan terbaru gerakan adalah sebuah gabungan setengah masak serta sudah tidak diyakini lagi oleh rakyat dalam mengurus kerajaan. Mereka adalah kerajaan yang gagal dengan sejumlah kegagalan yang tak terhitung lagi, bahkan dianggap kerajaan paling teruk sekali dengan tahap kebencian makin meningkat hari demi hari. Malah, kebencian rakyat kepada Muhyiddin saja sekarang ini lebih parah berbanding penolakan terhadap Najib Razak yang membawa kecundangnya Barisan Nasional pada pilihan raya umum yang tahun 2018 lalu. Kalaulah Perikatan Nasional begitu yakin dengan kemenangan, di ketiga UMNO ataupun Barisan Nasional semakin menarik sokongan dan enggan bekerjasama dengannya lagi, pastilah Muhyiddin akan memilih untuk membubarkan parlimen. Tetapi, kenapa mencadangkan darurat kepada Agong menjadi pilihan Muhyiddin? Alasan COVID-19 sebagai halangan pilihan raya umum diadakan lebih awal tidak boleh diterima sama sekali kerana pelbagai peraturan dan SOP sudah tentu boleh diperkenalkan oleh SPR jika benar kemenangan lebih memihak kepada Perikatan Nasional. Dengan memilih menasihatkan Agong untuk melaksanakan darurat, ia adalah bukti nyata Perikatan Nasional tidak boleh menang pilihan raya umum. Walaupun kedudukan Muhyiddin sebagai Perdana Menteri sudah pun tiada majoriti lagi. Darurat ini walaupun berjaya mengelakkan Muhyiddin daripada dijatuhkan, namun ia jelas menyebabkan tahap kebencian makin meningkat terhadapnya. Luahan tidak puas hati, kebencian dan caci maki sehingga ke laman media sosial Istana Negara dan Presiden Indonesia adalah petanda sahih tahap penolakan yang makin membesar itu. Selain kebencian dan penolakan terhadap kerajaan ini berpunca daripada sosok Muhyiddin sendiri yang disifatkan sebagai Perdana Menteri paling lemah, kegagalan mengurus COVID-19 sehingga peraturan sering berubah-ubah dan adanya dewi standard peraturan antara orang biasa dengan menteri-menteri turut membuatkan rakyat jadi tambah meluat lagi. Kegairahan menjual jenama kerajaan Melayu atau Islam ketika peringkat awal pengkhianatan sehingga terbentuknya kerajaan PN ini pula seperti sudah jadi senjata makan tuan sekarang ini. Terutama dengan adanya PAS yang menjadi pengapu nombor 1 Muhyiddin dalam kerajaan Perikatan Nasional ini, perjuangan Melayu Islam yang digembar-gemburkan sebelum ini sudah dapat dilihat dengan nyata oleh rakyat sendiri hanyalah sebagai mainan sebelum beroleh kuasa semata-mata. Setelah beroleh kuasa dan kedudukan, semuanya jadi leka mengira habuan dunia sehingga jangankan mahu melihat hudud
dan RUU 355 dilaksanakan malah membela nasib adib anggota bomba yang terbunuh dalam tragedi kuil dan bersuara berkenaan mangsa yang dilanggar pemandu mabuk pun tidak lagi kedengaran. Lebih dahsyat lagi, demi kemarau kuasa dan takut hilang kedudukan, sementara sebelum ini kaum Cina dilabel sebagai rasis, harbi, anti-hudud, komunis dan macam-macam lagi, sebaliknya kini penunggang agama tersebut berebut-rebut mahu mencinakan pentadbiran mereka sendiri semata-mata dengan harapan dapat beroleh secebis sokongan kaum tersebut dalam pilihan raya umum akan datang. Hakikatnya, inilah kelompok hipokrit dan penjual agama paling dahsyat pernah wujud di negara ini, kalaupun tidak di dunia. Dalam kebanyakan wajah dan suara pengundi yang ditemui, selain kebencian dan penolakan itu makin membesar, dapat dirasakan juga mereka hanya menunggu masa saja untuk menghukum dan membuang kelongkang kerajaan Perikatan Nasional ini. Jika begitu, siapa yang boleh menang? Berdasarkan perkembangan semasa, terutama dengan lulusnya usul UMNO tidak mahu bekerjasama dengan bersatu, pertandingan pilihan raya umum ke-15 hampir pasti menjadi pertembungan tiga penjuru antara Perikatan Nasional, Pakatan Harapan dan Barisan Nasional. Dengan kedudukan Perikatan Nasional yang terperosok teruk dibenci dan ditolak rakyat ketika ini, peluang Pakatan Harapan dan Barisan Nasional adalah jauh lebih cerah dari segi memenangi banyak kerusi. Perikatan Nasional, walaupun ada PAS dan gerakan di dalamnya, dijangka hanya mampu menang jumlah kerusi paling sedikit sekali. Sejak hampir setahun lalu, telah membuktikan PAS tidak lagi dipercayai mampu memperjuangkan Islam bila beroleh kuasa dan parti itu hanya dilihat sebagai parti yang gaya di pentas ceramah semata-mata. Kemasukan gerakan juga tidak mungkin mampu menyumbang apa-apa kepada Perikatan Nasional kerana parti itu bukan sebuah parti yang dipercayai oleh kaum Cina. Kedudukannya lebih kurang saja dengan MCA. Pilihan kaum Cina tetap bersama DAP, sebuah gabungan dalam Pakatan Harapan. Bersatu, walau mengetahui kerajaan dan Muhyiddin sebagai Perdana Menteri serta beberapa pemimpinnya menguasai Kementerian Kanan, parti itu tidak mungkin mampu menandingi UMNO dari segi penguasaan di kawasan-kawasan Melayu. Dengan itu, dalam kelompok Perikatan Nasional, Bersatu dijangka paling bergelut sekali untuk meraih kemenangan, terutama di kerusi-kerusi lompat yang asalnya adalah milik UMNO dan PKR. Tidak mustahil oleh kerana ketaksupan pengundi Melayu di Kelantan dan Terengganu begitu tok terhadap PAS, parti itu akan menang lebih banyak kerusi berbanding Bersatu. Begitupun, meski peluang Pakatan Harapan dan Barisan Nasional lebih baik berbanding Perikatan Nasional, kedua-dua gabungan itu juga dilihat sukar memperolehi kerusi yang mencukupi untuk membentuk kerajaan secara sendiri. Sebuah kerajaan campuran adalah hampir pasti akan terbentuk dan siapa yang menang lebih banyak kerusi parlimen, calon gabungan tersebutlah akan mengisi kerusi Perdana Menteri. Artikel ini disyariatkan oleh Syabudin.com. Ya, tuan-tuan dan puan, sekian sajalah video kali ini dan kita akan mengikuti perkembangan politik semasa di negara kita pada video yang akan datang. Untuk ini, jangan lupa subscribe ke Huako Channel. Subscribe sekarang. Sekian. Terima kasih. Jumpa lagi.